والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونقضة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, yang saya mulakan lagi saya hormati Dr. Ismail Noor, yang dihormati lagi dikasihi Dr. Syahidan, seterusnya kepada muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan kurnia dapat kita berkumpul pada malam ini untuk kita meneruskan pembacaan kitab kita, iaitu kitab terjemah daripada Nasaihul Ibad bagi Imam An-Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripadanya dan mendapat petunjuk untuk kita meneruskan langkah-langkah kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salam dan salam kepada Nabi SAW, kepada ahli bait baginda dan para sahabat baginda. Tak lupa juga kita mohonkan bantuan Allah untuk sekalian para ulama yang mempertahankan agama ini dengan ilmu mereka dan para pejuang agama yang mempertahankan agama ini dengan jihad mereka. Amma ba'd. Kita sambung lagi insya-Allah pembacaan kitab ini. Muka surat 13 makalah 4. Mengutip daripada Syekh Abdul Muti' As-Samlawi bahawasanya diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril dan sabdanya, "Dhif li hasanatil Umar." Faqala law kanatil bikharu midadan was-sajaru aqlaman lamma qasartuha. Faqala sif li hasanatil Umar. Dia katakan sif li hasanatil Umar. فقال لو كانت البحار مدادا وشجرت أقلاما لما قصرتها. فقال صف لي حسنات لأبي بكر. فقال عمر حسنة من حسنات أبي بكر. Dikemukakan kepadaku tentang kebaikan Umar, atau mensifatkan kepadaku tentang kebaikan Umar. Lalu Jibril menjawab, andai kata seluruh samudera itu menjadi tinta dan pepohonan menjadi pena, nescaya aku tidak akan dapat untuk menghitung kebaikannya. Nabi bertanya lagi, kemukakanlah sekarang kebaikan Abu Bakar. Dan Jibril menjawab, Umar itu sendiri termasuk salah satu kebaikan Abu Bakar. Dalam hal yang lain pun dinyatakan sebagai berikut: Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihin a'mal. Keluhuran dunia dicapai dengan harta, sedangkan keluhuran akhirat dicapai dengan amal perbuatan yang saleh. Dengan demikian urusan dunia tidak menjadi kuat dan maslahat. Dengan demikian urusan dunia tidak menjadi kuat dan maslahat melainkan dengan harta. Seperti halnya urusan akhirat akan menjadi kuat dan maslahat hanya jika dicapai dengan amal yang saleh. Baik. Ini adalah merupakan satu makalah yang berkaitan dengan kelebihan Abu Bakar dan Umar. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril untuk Jibril mengumpamakan bagaimanakah keadaan ataupun kelebihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka dia katakan, kalaulah seluruh samudera itu menjadi tinta dan pepohonan untuk menjadi pena untuk menulis akan kebaikan Umar radhiyallahu anhu, maka pasti tidak akan dapat untuk menghitungnya. Begitu kelebihan Sayyidina Umar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan. Kalaulah ada Nabi selepas aku, maka Umarlah orangnya. Begitu Umar ini adalah merupakan seorang yang sangat besar jasanya kepada Islam.
yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai muhaddithun untuk umat ini. Apakah muhaddithun? Orang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya itu akan ilham, yang ada beberapa perkara pandangan Nabi Sayyidina Umar itu yang akhirnya menjadi wahyu daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila ditanya lagi tentang kelebihan Abu Bakar As-Siddiq, maka berkata pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula wahai Jibril tentang kelebihan Abu Bakar As-Siddiq? Sifli si Hasan al-Abu Bakri. Dan berkata Jibril, Umar itu kalaulah diumpamakan seluruh lautan itu sebagai tinta dan pepohonan itu sebagai pena untuk tulis kebaikannya, maka tak akan dapat ditulis. Maka Umar itu satu kebaikan daripada kebaikan Abu Bakar yang lebih banyak. Maksudnya Abu Bakar punya kelebihan, Masya Allah, lebih daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah merupakan dua sahabat Nabi yang sentiasa bersama dengan Nabi sewaktu mereka hidup, sehinggalah sampai ke saat ini. Di makam Nabi SAW itu adanya Umar, adanya Abu Bakar. Di sisi baginda menemankan baginda sampailah kepada hari kiamat. Begitulah kemuliaan yang letaknya pada kedua sahabat ini, terutamanya Abu Bakar. Disebutkan dalam tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, diceritakan bahawa di ketika mana wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, ketika mana jenazahnya itu diusung untuk dikebumikan di sebelah Nabi SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka dikatakan di ketika mana beliau itu sampai ke tempat ataupun di pintu tempat pemakaman Nabi SAW, maka tiba-tiba pintu itu terbuka. Maka di waktu itu terdengarlah satu suara, Udkhul Habib ilal Habib, masuklah kekasih kepada kekasihnya. Maksudnya dalam hal ini terdengar suara daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat terdahulu dari Sayyidina Abu Bakar itu, mempersilakan Abu Bakar itu untuk masuk ke dalam tempat pemakaman. Dan sebelum itu diawali dengan salam daripada Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Imam Fakhr Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, tafsirnya ketika mana mentafsirkan sebahagian daripada ayat daripada surah Al-Kahfi. Ini menunjukkan bahawa para sahabat ini adalah merupakan orang-orang yang hidup di sisi Allah SWT, walaupun pada zahirnya, pada mata kasar kita, mereka ini mati. Allah menyatakan dalam Quran, la tahsabanna allazi man qutila fi sabilillahi amwat bal hum ahya wa inda rabbihim yarzaqun. Janganlah kau menyangka orang yang mati syahid di jalan Allah SWT itu mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada mereka. Dan inilah kelebihan mereka, yang mana menjadi pembeza di antara kita dengan kaum Syiah. Yang mana kaum Syiah itu di antaranya mereka itu menolak Abu Bakar dan menolak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mereka menyatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang bertanggungjawab merampas akan hak kekhalifahan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang sepatutnya kekhalifahan selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kepada Ali karramallahu wajhah. Tetapi sebagaimana kita maklum, itu adalah merupakan satu pembohongan semata-mata, kerana Abu Bakar As-Siddiq dilantik selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara ijma' oleh para sahabat, dan sebelum beliau meninggal, beliau telah menamakan Umar sebagai penggantinya. Dan menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahawa kedua mereka ini adalah termasuk di antara khulafa' rasyidin yang diiktiraf. Jadi ini pembeza di antara kita dengan mereka, dan mencintai mereka itu adalah seumpama mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat pengorbanan mereka, Masya Allah, terlalu hebat. Ketika mana dalam peristiwa hijrah diceritakan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bersama dengan Nabi SAW yang sedang duduk di gua di waktu itu, bersembunyi daripada kejaran daripada kaum kafir musyrik yang nak menggagalkan perjalanan Nabi SAW dan Abu Bakar itu ke Madinah, membuktikan kepada kita betapa satu ketika bila mana mereka masuk ke dalam gua tersebut, didapati ada lubang-lubang yang kemudian dilihat ada setengah riwayat kata ada kala jengking yang keluar daripada lubang tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq
menutupkan, ada mengatakan dengan kaki, ada riwayat mengatakan dengan tangan. Sehingga kan akhirnya bila waktu itu Nabi SAW tidur di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, maka Abu Bakar As-Siddiq ini dia telah menahan akan kala itu, setengah riwayat kata ular, ya, setengah riwayat kata ular, mematuk-matuk akan tangan Abu Bakar As-Siddiq ini, sehingga akhirnya oleh kerana sakitnya Abu Bakar As-Siddiq ini daripada menahan patukan ular ini, sehingga kan bisa itu masuk ke dalam tangannya dan juga dalam tubuhnya, sehingga akhirnya air matanya itu tanpa dapat ditahan telah mengalir dan akhirnya jatuh di atas Nabi SAW. Sehingga bila mana Nabi SAW melihat Abu Bakar itu dalam keadaan yang pucat dan menitis air mata daripada beliau itu, maka bertanyalah Nabi SAW, apakah halnya ini ya Abu Bakar? Maka di waktu itu Abu Bakar As-Siddiq telah menunjukkan dengan isyarat bahawa dia sedang menahan akan patukan ular yang mematuk-matuk tangannya untuk ular itu keluar. Maka dalam hal ini Nabi SAW bila melihat dalam keadaan demikian, Nabi SAW terus mengambil akan tangan Abu Bakar As-Siddiq, lalu diambil air liurnya yang mulia, disapukan ke dalam kepada tangan Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudiannya bisa itu terus hilang. Dalam hal ini kalau kita lihat betapa Abu Bakar As-Siddiq ini sanggup mengorbankan, andai kata beliau itu ya dalam keadaan yang perlu dikorbankan nyawanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikorbankan. Begitu ketinggian Abu Bakar As-Siddiq ini yang kalau kita lihat kan masya-Allah begitu hebat dia punya pengorbanannya. Sehingga di waktu hijrah itu bila Nabi SAW bertanya kepada Umar, apa yang kau tinggalkan Umar kepada keluargamu? Maka di waktu itu Umar kata, masih lagi ada sebahagian daripada hartaku yang aku tinggalkan kepada mereka, sebahagiannya itu telah aku infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan pada Abu Bakar As-Siddiq bila ditanya kepada beliau apakah yang beliau tinggalkan untuk keluarganya, Abu Bakar As-Siddiq menyatakan hanya Allah dan Rasul saja yang ditinggalkan kepada mereka. Jadi ini satu bukti dan satu petunjuk kemuliaan mereka itu yang terlalu hebat di sisi Nabi SAW, ya, sehingga kan mereka itu termasuk dalam golongan yang dinamakan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis baginda, ya, peganglah kamu dengan perjalanan sunnah Nabi SAW dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin min ba'di, selepas daripada aku, Umar dan juga Abu Bakar dan juga Umar. Dan ini adalah merupakan jalan-jalan yang selamat bagi kita untuk kita tempuhi dan lalui, kerana sesungguhnya mereka itu adalah umpama bintang-bintang di langit yang andai kata kita mengikuti cahayanya, kita akan dapat petunjuk insya-Allah. Baik. Yang ini kelebihan daripada Abu Bakar As-Siddiq dan juga daripada Umar Al-Khattab. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana tempat, contoh dia, kalau mana yang menyanjung Abu Bakar As-Siddiq ataupun Umar Al-Faruq ini, itu dah tentulah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tapi kalau yang mana yang menolak Abu Bakar As-Siddiq, yang mencerca Umar radhiyallahu anhuma, maka kita tahu ini adalah kemungkinan daripada golongan Syiah. Ya. Sebab Syiah memangnya anti dengan dua orang khalifah ini. Sehingga kan ketika mana mereka itu menziarah Nabi, menjadi adat kebiasaan mereka bila keluar itu mereka akan hembus ataupun seolah-olah meludah ke kanan dan seolah-olah meludah ke kiri. Ke kanan itu kononnya meludahkan Abu Bakar As-Siddiq, dan juga meludah ke kiri itu seolah-olah meludah kepada Umar Al-Khattab, ya. Dan dalam doa-doa mereka memang menyebutkan ini adalah dua berhala kaum Quraisy, iaitu Abu Bakar dan Umar, na'udzubillah min zalik. Itu adalah sesuatu yang kita tidak boleh terima, kerana sesungguhnya mencerca para sahabat Nabi, mencerca khalifah-khalifah selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sesuatu yang boleh merosakkan akan keimanan kita. Baik, dalam hal lain dinyatakan sebagai berikut, az-dunya bil mal wa az-akhirat bis salihil amal. Sesungguhnya kemuliaan dunia itu dengan harta, dan sesungguhnya kemuliaan akhirat itu dengan amal yang saleh. Baik. Dunia ini adalah merupakan jambatan kepada akhirat. Kemuliaan manusia itu kalau kita lihatkan dari segi hakikatnya adalah kemuliaan di hari akhirat. Dunia ini adalah merupakan tempat di mana kita ini beramal untuk mendapatkan kebaikan di hari akhirat. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang untuk kita itu membangunkan dunia kita ini dengan harta yang halal, dengan sesuatu yang menjadi kebaikan pada kita. Maka az dunya bil mal, dikatakan sesungguhnya mulianya dunia itu dengan harta. Kalau mana kita ada harta, maka pada waktu itu orang akan pandang kita dengan pandangan yang mulia. Namun kita kena ingat, harta yang
menjadi kemuliaan di dunia ini adalah merupakan harta yang diberkati, yang halal hukumnya, bukan sesuatu yang didatangkan daripada sumber-sumber yang haram, ya. Kerana sesungguhnya harta itu adalah merupakan harta yang ada 3 bentuk jenis hartanya, ataupun sesuatu benda yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalam hal ini ada harta yang halal, ada harta yang haram, dan ada harta yang di antara keduanya itu syubhat. Ya, yang ini yang paling banyak sekali. Yang mana harta yang syubhat adalah merupakan harta yang tak jelas halal dan haramnya, tetapi Nabi menyebutkan man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang duduk pada yang syubhat, maka dia duduk pada yang haram. Maka ini benda yang paling kita kena takuti, yang paling kita kena hati-hati dengannya, kerana sesungguhnya harta yang haram itu akan menyerumuskan kita ke dalam lembah kebinasaan. Man nabata lahmihi min suhtin fannar aula bih atau kama qala. Nabi menyatakan siapa yang mana membesarkan badannya dengan sesuatu yang haram dan sesuatu yang menjadi kemurkaan Allah Taala, maka neraka itu lebih baik daripadanya. Ya. Apa contohnya harta-harta yang syubhat ini, ya? Harta yang syubhat ini kalau kita lihatkan harta yang tidak jelas halal dan haram. Kadang-kadang benda itu halal, ya, tapi cara kita mengambilnya itu jadi haram. Ya. Contohlah kalau kita ambil contoh macam musim hampir musim perayaan kita ni. Ya, sekarang ni kita tengok mana-mana surau pun sibuk dengan nak kumpul bilangan orang untuk ambil bahagian dalam lembu. Ya, nak disembelihnya contoh dia. Mungkin ada di antara orang-orang yang nak mengambil keuntungan contoh dia. Kan? Dia nak jadi orang tengah contoh dia. Misal contohnya dikenal mungkin ada dengan satu pemilik ladang ternakan lembu contoh dia. Tanpa berbincang dengan orang ini, mungkin dia hanya bagi tahu saja dia sudah buat satu tawaran. Siapa yang nak lembu boleh dapatkan milik saya. Kemudian dia tanya kepada pemilik ladang ternakan ini, berapa seekor lembu kalau saya nak ambil? Maka katalah token ni kata mungkin seekor lembu kalau tahun ini kita bagi 4,500. Ya, 4,500. Jadi dia pun congak-congak. Kalau nak dibagikan 7 kan, kalau dibagikan 7 berapa? 4,500. 700, 600 setengah kan, lebih kurang 600 setengah. Tapi oleh kerana dia nak ambil keuntungan, mungkin dia markup sikit, contohnya RM50, jadi 700 contohnya. Ya, jadi 700. Tanpa dia berbincang dengan pemilik lembu ni, dia jadi orang tengah. Lalu dia ambil duit, lalu dia pun beritahu dekat token lembu tu, okey, saya ada 10 ekor lembu yang saya nak ambil. Sekarang ni berapa yang awak nak bagi pada saya? Dah dimarkup dekat orang yang nak masuk dalam bahagian lembu tadi. Kepada orang yang menjadi pemilik ataupun menjadi pemilik ladang ternakan lembu tu pun dia main harga lagi. Jadi orang ni kata kalau ambil 10 mungkin kita tak bagi 400 setengah, kita bagi kurang lagi 4,300. Jadi dekat sini pun dia ambil, dekat sini dia ambil, tanpa dia ada akad dengan pemilik daripada ladang ternakan lembu ni. Maka di waktu itu cuba bayangkan kalau 4,300 bagi 7 berapa? 600 lebih kurang. Dan dia bagi tahu dekat orang yang nak masuk 700, dekat surau 700. Maka atas angin saja dia ambil apa? Untuk satu seekor lembu, satu bahagian dia ambil 100. Jadi kalau ada 10 lembu, kalilah 10, 7,000 kan. Kalau satu bahagian dia ambil 100 seekor lembu kan, 7 bahagian 700 untuk seekor lembu. Kalau 10 ekor lembu 7,000. Dia ambil tangan macam tu je. Maka ini hartanya yang syubhat lah. Kalau dia nampak macam tu boleh, bukan kata tak boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya macam mana? Dia ke bincang betul-betul dengan pemilik ladang ternakan lembu ni untuk lantik jadi wakil. Jadi akad kita tu dengan wakil, dengan orang yang nak beli lembu tu akad wakalah lah, akad wakil lah. Maksudnya dia minta kepada izin daripada pemilik lembu ni, okey saya nak jual lembu awak ni, berapa yang awak nak jual paling rendah? Misal contoh saya dapat 10 ekor. Maka mungkinlah nanti
tuan pemilik ladang ternakan ni mengatakan apa? Okey, boleh nak ambil. Kalau 10 ekor nanti saya bagilah 4,300. Ya tuan, kalau saya jualkan, adakah tuan setuju? Pemilik ladang ternakan lembu kata saya setujulah. Ya, yang penting saya nakkan harga saya 4,300. Itu harga saya. Itu harga saya. Jadi di waktu tu dia jadi wakil kepada ladang ternakan lembu ni. Waktu tu kalau dia nak jual dengan orang-orang yang berada di surau, AJK surau ke siapa ke, untuk membeli dia punya lembu, maka dibolehkan, dibenarkan, sebab dia wakil daripada tokey ataupun pemilik ladang ternakan lembu ni. Jadi bila dia dibagikan wakalah begitu, maka di waktu itu sah muamalahnya. Dalam wakalah ni dia ada dua. Ya, kalau kita belajar dalam bab muamalat, ada wakalah yang mutlaqah, ada wakalah yang mutanaqisah. Ya, kalau mutlaqah ni maksudnya pemilik lembu ni dia kata apa? Saya nak tahu harga saya, kalau ambil 10 ekor ke atas, saya nak 4,300 saja seekor. Berapa awak nak jual, itu terpulang pada awak. Ini namakan wakalah mutlaqah. Ya. Tetapi kalau misal contohnya pemilik lembu ni kata, saya akan jual pada awak, kalau awak dapat lebih daripada 10 ekor, saya akan bagi 4,300, tapi jangan jual lebih daripada 4,700, kata misal contoh. Maksudnya dia letakkan syarat, jangan melebihi daripada situ, atau 4,500 contohnya. Maka ini ada syaratnya. Ini dinamakan wakalah mutanaqisah. Ya, dinamakan wakalah mutanaqisah. Maksudnya dia ada dia punya syaratnya dalam perwakilan. Ada pun dua-dua ni sah hukum dia. Ya, maka dia pun jual mengikut terma ataupun syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik lembu ni. Jadi kalau dalam keadaan akad muamalah itu ada, maka jadi halal hartanya. Tapi misal contohnya akad tu tak ada, dia pandai-pandainya jadi broker lah, kan? Jadi orang tengah makan atas angin saja, maka hartanya itu jadi harta yang syubhat. Ya? Takut-takut nanti jadi harta yang haram lagi. Tanya apa? Halal. Sebab dia bukan ada kepentingan pun pada ahli jawatan kuasa yang menguruskannya tu. Jadi 400 tu untuk pengurusan, untuk semua, gunakan akan kemudahan itu. Dan nanti kalau ada untung pun, untung tu masuk ke mana? Masuk ke tabung surau. Jadi halal, tak ada masalah. Jadi itu hukumnya sah. Yang tak sah ni dia ada hidden agenda ni, hidden cost ni, yang kemudiannya dia kumpul, dan banyak jadi kes macam tu. Ya. Ini termasuk dalam masalah muamalah. Jadi ini harta yang syubhat. Harta yang syubhat. Jadi perkara itu Nabi dah menyebutkan dalam hadis yang saya bacakan tadi, man nabata lahmi min suhtin fannar aula bih. Sesungguhnya siapa yang mana membesarkan akan jasadnya daripada perkara yang haram, maka neraka itu lebih aula baginya. Serupa juga kalau kita cerita sekarang ni musim durian. Kita beli durian contohnya. Sekarang ni orang banyak beli durian. Kita beli dengan kilo. Sekilo RM15. Sekarang dah murah dah. Sekilo RM8, RM7. Tapi tetap dia main kilo. Kita pun ambil lah 5-6 biji, kita pun suruh dia timbang. Dia timbang dapat 5 kilo. Kan? 5 kali 8 berapa? 40. Kan? Kadang 40 RM40 dengan kilo lah, dapat 3 biji kat situ. Macam contohnya lah, kan? 3 biji dapat 7 kilo. Harga 1 kilo RM8. Lalu dia kata berapa harga semua sekali? Dia kata okey bang, harganya 7 kilo kali RM8 sekilo, RM40 3 biji ni. Lalu kita pun beli 3 biji durian tu dengan harga
RM40 di atas timbangan kilo tadi. Sedangkan kita tahu durian ni dia bukan macam rambutan. Rambutan tu dia punya isi lagi besar daripada kulitnya. Durian kulitnya lagi besar daripada isinya. Di situ ada gharar. Bila kata gharar, benda tu jadi syubhat. Syubhat bagi orang yang menjual dan syubhat juga bagi orang yang membeli. Ya. Sebab dia menggalakkan lagi perkara tu. Jadi macam mana kita nak elak? Ha? Katakanlah dalam keadaan sebelum kopek, macam mana kita nak elak? Tak payah makan, rasa nak makan. Jadi macam mana cara nak buat? Maka dalam hal ini, tak apalah dia nak kira dengan kilo tu pulang kat dia lah. Bila mana kita nak akad dengan dia untuk beli, kita ambil 3 biji ini dan kita kata, okey 3 biji ni berapa semua? Dia kata tadi RM40. Saya beli 3 biji ini, selonggok ni dengan harga RM40. Bagilah duit kat dia, lepas kita. Dia tak lepas ya? Jadi ini contoh benda-benda yang simple dalam muamalat. Sebab dalam muamalat bila ada 3 perkara, maka dia akan jadi masalah, dia akan jadi batal. Ima dia ada judi, ataupun dia ada riba, ataupun dia ada gharar, tipu daya. Dan dalam bab jual beli durian dengan kilo itu termasuk dalam tipu daya. Jadi ini satu benda yang kita kena sedarlah. Patut kita punya doa tak kabul-kabul pun. Kan? Lah ni projek dok miss ya, kan? Kan? Dia doa dengan Allah Taala, yamuddu yadayhi ila sama wa mat'amuhul haram wa mashrabul haram wa ghadiya bil haram fa anna yastajibu anhu. Nabi mengatakan ada orang yang berdoa, dia letakkan tangannya, depangkan tangannya sampai ke langit tu, kan? Ke arah langit. Dan berkata ya Rabb, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, dan dia pakai daripada pakaian yang haram. Macam mana Allah nak kabulkan doa dia? Jadi ini contoh yang kita boleh nampak daripada makanan yang haram. Jadi betul Nabi menyatakan, dalam hal ini para ulama menyatakan aizud dunya bil mal. Mulianya kita itu dengan harta. Tapi harta yang macam mana? Harta yang tidak ada padanya itu perkara yang haram dan tidak ada padanya benda yang syubhat. Itu kita cerita tentang benda-benda yang syubhat. Kalau benda haram yang rasuah, itu lebih maklumlah, lebih jelaslah hukumnya, ar-rashi wal murtashi finnar. Nak dapat projek bawah meja, ya, tepi meja, atas meja, macam-macam hal lah. Nak dapatkan imbalan dunia, sanggup kita gadaikan prinsip agama. Sedangkan yang memberi dan yang menerima daripada rasuah itu masuk neraka, kata Nabi SAW. Jadi ini benda yang kita katakan tadi, benda-benda yang dikatakan azzad dunya bil mal tadi. Mulanya dunia itu dengan harta, tapi kita ingat harta yang macam mana? Harta yang halal. Sebab tu nak cari seorang ahli perniagaan yang betul-betul jujur itu sangat susah, khususnya di akhir zaman. Kerana dalam hadis Nabi SAW menyatakan tajir saduq, ya, peniaga yang benar-benar jujur itu ma'an Nabi, bersama dengan para Nabi dan juga para Rasul nanti di hari akhirat. Sebab nak cari seorang yang benar-benar jujur dalam perniagaannya itu satu perkara yang sangat susah. Tapi kalau kita dapat untuk menjadi seorang yang jujur dalam perniagaan, menjadi ahli perniagaan yang jujur dan juga berpegang pada agama, bersama dia dengan para Nabi dan Rasul nanti di hari akhirat. Masya Allah. Jadi inilah hal yang kita sebutkan tentang izzud dunya bil mal dan izzul akhirah bis salihil a'mal. Sedangkan kemuliaan akhirat itu dengan amal perbuatan yang saleh. Kita nakkan akhirat, kemuliaan di hari akhirat, tak dapat tidak kita kena melakukan amal-amal yang saleh. Kita kena melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, wara, dan juga menjaga akan tata tertibnya, adab-adabnya untuk diterima ianya sebagai satu bakti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini, ya, untuk kita mulia di dunia, mulia di akhirat, sebenarnya kita kena jaga hukum-hukum Allah. Memang kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta dengan Allah.
berikan kebaikan kepada kita di dunia dan juga berikan kebaikan di akhirat. Tetapi dalam hal ini, untuk mendapat kebaikan di dunia, kita kena jaga warak kita, ya. Dan untuk mendapat kebaikan di hari akhirat, kita kena jaga ikhlas kita, insya-Allah, takwa kita. Baik, ini yang kita katakan sebagai perkara yang dapat dicapai dalam kehidupan kita yang sementara ini. Mudah-mudahan dengan hal itu Allah Ta'ala akan meluruskan hati kita dan diberikan taufik kepada amal-amal kita untuk mencapai redha Allah di dunia dan juga kejayaan di hari akhirat, insya-Allah. Baik, makalah yang kelima daripada Uthman radhiyallahu anhu, dia mengatakan, hammud dunya zulmatun fil qalb wa hammul akhirati nurun fil qalb. Uthman radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang sangat kaya, dia menyatakan kepayahan menghadapi dunia itu kegelapan di hati, sedangkan kepayahan menghadapi akhirat menjadi sinar penerang hati. Dimaksudkan bahawa kesusahan yang timbul daripada urusan-urusan dunia itu mengakibatkan hati menjadi gelap, sedangkan kesusahan daripada urusan akhirat justru membuatkan hati terang bersinar dan juga mendapat kerehatan di hari akhirat. Masya Allah. Kesusahan kita terhadap hal-hal dunia ini sebenarnya dia adalah merupakan sesuatu yang boleh menggelapkan hati. Kalau kita risau terhadap hal-hal dunia, kita risau terhadap rezeki kita di dunia, sedangkan kita tahu bahawa sesungguhnya rezeki setiap makhluk itu Allah Ta'ala telah tentukan sebelum Allah Ta'ala jadikan kita ribuan tahun terdahulu. Wa ka'im min dabbatin fil ardi la yahmil rizquha Allah yarzuquhum wa iyyakum wa huwa samii'un 'alim. Allah menyatakan, berapa banyak yang kamu lihat binatang-binatang yang melata itu, yang mereka itu mencari rezekinya, dan dalam keadaan di mana mereka itu, kalau kita lihat, mungkin tak akan mungkin dapat akan rezekinya, sedangkan Allah menjamin bagi mereka rezeki mereka, dan juga Allah menjamin bagi kamu itu akan rezeki kamu. Dan Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Cuba kita tengok contohnya, kadang-kadang kita tengok cicak. Cicak dia mencari rezeki dengan apa? Cicak mencari rezeki dengan lidahnya. Kalau ikut logik kita hak ada kaki tangan ni pun belum tentu rezeki boleh dapat lagi. Apatah lagi cicak yang kalau kita tengok dia mencari rezeki dengan lidahnya saja. Tapi adakah cicak mengadu dia tak makan? Tak ada pun, kita tak faham bahasa dia kan. Kalau kita lihat, ada ke gelandangan cicak? Duduk satu tempat semua jelai lidah, tak dapat makanan. Ada ke? Tak ada. Ya. Semuanya itu Allah Ta'ala takdir makanan. Walaupun kita nampak dari segi logik susah cicak ni nak cari makanan, sebab dia bukan cari dengan tangan, dia cari dengan lidah. Tapi Allah kata Allah lah yang menjamin dengan rezekinya, maka di situlah ada rezeki dia. Datang saja binatang-binatang yang berterbangan itu, serangga-serangga berterbangan, dia makan dengan keadaan yang macam tu. Itu adalah rezeki Allah Ta'ala. Apatah lagi manusia. Ya. Dan Allah mengetahui dan maha mendengar terhadap hal-hal ini. Kerana itu dalam soal ini, ya, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menyatakan, ketahuilah bahawa kesusahan kita dalam mencari dunia itu adalah sesuatu yang boleh menggelapkan hati. Kadang-kadang manusia ini bila susah di dunia, dia tak kira halal haram dah. Ya, bila mana dia susah di dunia ni, dia tak kira apa pun, yang penting boleh selesai masalah di dunia. Halal haram dia cerita belakang, ya. Ibarat kata membujur lalu melintang patah. Apa saja ada depan dia sapu semua. Nak cerita taubat kemudian. Sebab tu kadang-kadang ada kes-kes yang macam tu, kan? Dia dapat rezeki itu dengan rasuah, dengan macam-macam perkara. Nanti bila mana dia dah dapat benda tu, nanti dah agak senang, dia buatlah sekolah tahfiz. Kan? Ataupun dia sponsor lah orang pergi haji, kan, untuk pembersihan kononnya. Benda ni bukan boleh buat macam tu. Ya? Bukan boleh buat macam tu. Sebab setiap perkara yang kita buat itu, walaupun sebesar zarah, akan diperhitungkan menurut perkara itu. Jadi kalau haram yang kita buat itu, benda itu yang kita akan berdepan dengannya. Bukan kata boleh kita tebus dengan benda yang lain. Betul lah kebaikan yang dia buat tu soal lain lah, tapi benda haram hak dia buat, perkara itu dia kena berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini
Sayyidina Osman mengingatkan kita, biarlah kita ini rugi di dunia, mungkin tak dapat projek, ataupun mungkin kita tidak dapat satu habuan daripada habuan dunia itu yang menyebabkan hati kita gundah gulana, yang menyebabkan hati kita risau, tapi tidak kita itu menggadaikan prinsip agama dan iman kita. Itu penting. Sebab tu Sayyidina Osman mengatakan kesusahan kita terhadap hal dunia itu sebenarnya adalah benda yang boleh menggelapkan hati. Sebab manusia ni kalau kadang-kadang sudah buntu, apa pun dijualnya, kan? Kalau sudah buntu, apa pun dijualnya. Imannya pun sanggup dijualnya, maruahnya pun sanggup dijualnya. Kenapa? Untuk mendapatkan habuan dunia yang sedikit. Dan kata beliau, wahammul akhirah nurun fil qalb. Sedangkan bila mana kita ini ada kesusahan dalam kita nak membangunkan agama, dalam kita nak membangunkan akhirat kita, maka di situlah kita punya nur dalam hati. Bila kita nak bangunkan agama, cuba kita tengok para sahabat, ya, ketika mana mereka itu sudah dapat, ya, kejayaan Fathul Mekah, bila mana sudah berjaya Mekah itu ditakluki, sahabat-sahabat Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya kita sudah lama untuk berjuang bersama dengan Nabi, dan sudah lama kita berjihad untuk menentang kaum kafir musyrik, dan alhamdulillah Allah berikan kepada kita kejayaan. Allah berikan kepada kita kejayaan untuk Islam itu bertapa. Jadi bagilah orang-orang baru, bagi kami ni yang dah lama-lama berjuang ni nak balik ke Madinah, apa kami nak buat? Kami nak betulkan baliklah pagar-pagar kebun kami. Kami nak duduk balik di kampung-kampung kami untuk kami bangunkan dunia kami. Maka di waktu itu turun ayat, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Itu sebab nuzul. Yang sehinggakan ketika mana Abu Ayyub Al-Ansari, ketika mana mengikuti delegasi Yazid bin Muawiyah untuk pergi membuka kota Konstantinopel, yang di waktu itu Abu Ayyub Al-Ansari dia melihat para sahabat Nabi bila berdepan dengan benteng kota Konstantinopel, mereka rasa gerun. Sedangkan kota Konstantinopel itu, kata Nabi SAW, la tuftahunnal Konstantiniyah, akan terbuka kota Konstantinopel itu. Sebaik-baik pembukanya adalah sebaik-baik pemimpinnya adalah pemimpin itu, dan tentera yang mengikutinya adalah sebaik-baik tentera. Jadi mereka nak dapatkan janji Nabi, mereka nak buka kota Konstantinopel. Tapi Abu Ayyub tengok, para sahabat bila tengok benteng kota Konstantinopel yang begitu hebat, yang begitu ampuh, semua rasa gerun. Sehingga akhirnya ada sahabat Nabi mengatakan, kalau macam ni kita baliklah, sebab takkan mungkin kita akan dapat lepasi benteng yang begitu dahsyat macam ni. Sebab dia ada 3 benteng yang sangat kukuh, yang pada zaman itu takkan mungkinlah dengan serangan darat itu untuk mereka masuk ke dalam kota Konstantinopel. Lalu ada sahabat yang mengatakan kepada Abu Ayyub Al-Ansari, dia mengatakan, kalau macam inilah keadaannya, ayo marilah kita balik, kerana sesungguhnya dalam Quran menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu itu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Sebab kalau kita masuk ke sini, ya, mesti kita akan mati dan kita akan menghadapi kemusnahan. Ayo kita balik sajalah. Maka di waktu itu Abu Ayyub kata, kamu jangan cakap begitu, kerana sesungguhnya ayat itu diturunkan kepada kami, kepada kaum Ansar. Maka cerita tadi itu diceritakan kepada sahabat tadi, iaitu ketika Fathul Mekah. Maka di waktu itu sahabat-sahabat Ansar yang nak kembali ke Madinah untuk membetul kembali dia punya kebun-kebunnya, untuk kembali mereka itu sebagaimana sebelum daripada datang Islam. Mereka nak bangunkan dunia mereka sahaja tanpa memikirkan kemajuan dan juga terbangunnya agama. Maka turun ayat itu. Maksudnya ayat itu mengatakan, jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Maksudnya jangan kamu melihat dunia kamu saja, akhirat kamu itu kamu kena bangunkan. Jadi ini yang menyebabkan akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari dia terus berjuang, dan kemudian syahid di benteng kota Konstantinopel, yang makamnya itu sampai hari ini dapat kita lihat di sana, di Istanbul. Jadi ini adalah merupakan satu contoh, ya, daripada para sahabat yang mereka itu mementingkan, mendahulukan akhirat itu lebih daripada dunia. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah dunia itu sangat sedikit, sedangkan akhirat itu lebih utama dan lebih kekal. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan keperluanku dan tujuan ilmuku. Amin ya rabbal alamin. Ini disebutkan oleh pengarang kitab ini, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan bagi keperluan kita, bukan hanya semata-mata dunia, dan janganlah dijadikan tujuan ilmu kita itu hanya untuk mengejar kemuliaan di dunia sahaja. Baik, makalah yang ke-6,
Daripada Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, man kana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanat an-nar fi talabihi. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka syurgalah yang dicarinya, dan barang siapa yang mencari maksiat, maka nerakalah yang dicarinya. Maksudnya, barang siapa yang terleka diri dengan ilmu yang berguna, iaitu pengetahuan-pengetahuan yang harus diketahui orang dewasa, maka pada hakikatnya dia mencari syurga dan redha Allah Ta'ala. Sedangkan sebaliknya, sesiapa yang ingin melakukan maksiat, maka hakikatnya dia ingin menuju neraka dan murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, hari ini kita berada dalam satu majlis ilmu. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi menyatakan, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman salaqallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mana membukakan satu jalan kepada majlis ilmu pengetahuan, maka Allah akan bukakan dan mudahkan bagian jalan untuk ke syurga. Allah akan bukakan pada kita satu jalan ke syurga. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, ad-dunya mal'unun wal mal'un ma fiha illa alimun aw muta'allimun aw zikrullah wa ma walah. Dikatakan bahawa sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknatlah apa yang berada dalamnya itu, kecuali orang yang belajar, orang yang mengajar, ataupun zikrullah dan apa yang seumpamanya. Jadi kita hari ini berada dalam satu majlis ilmu, dan majlis ilmu adalah merupakan majlis yang sangat-sangat dicintai oleh Allah, yang dikatakan ini adalah merupakan taman-taman syurga di dunia. Dia merupakan tempat di mana malaikat yang sedang terbang ini, apabila nampak ada cahaya naik daripada bumi terus ke langit itu, daripada majlis ilmu, mereka akan turun serendah-rendahnya, dan mereka akan mengepakkan akan sayap mereka. Cuma kita saja tak nampak. Ada malaikat yang turun, ya, yang memberikan dan mendoakan bagi orang yang sedang duduk dan sedang mempelajari ilmu pengetahuan. Dan ada riwayat mengatakan mereka ini berdoa, Allahumma fir lahum warhamhum, Allahumma fir lahum warhamhum. Dan malaikat ini berlapis-lapis sampailah dikatakan sampai ke langit. Ya, Allah ampunkanlah mereka dan rahmatilah mereka. Sebab dua cara inilah saja, dua perkara ini sajalah sebenarnya adalah merupakan pintu untuk kita masuk ke dalam syurga. Bila Allah ampunkan kita dan rahmati kita. Dan dikatakan bila mana kita di dalam majlis ilmu ini, sebenarnya dia adalah merupakan satu majlis doa-doa kita itu termakbul, kerana malaikat sentiasa berdoa dan juga mengharapkan keampunan bagi kita. Jadi tak salah juga bila mana kita duduk dalam majlis ilmu ni, jangan ingat manfaat untuk kita aja. Memanglah kita punya manfaat untuk kita, tetapi doakan juga agar pahala kita punya majlis ilmu ni disampaikan juga kepada ibu ayah kita, yang kalau mereka dah tak ada daripada dunia ini, kita harapkan pahala apa yang kita sampaikan itu sampai kepada mereka. Ya, Allahumma fir lahum warhamhum, Allahumma fir lahum warhamhum. Mereka sentiasa doakan kita. Ya, dan dikatakan duduk di majlis ilmu ni, masya-Allah, bagaimana keadaannya pun dapat pahala. Yang mendengar dapat pahala, yang faham dapat pahala, hatta yang tidur pun dapat pahala. Cuba bayangkan, hak tidur pun dapat pahala. Setuju je, betul, angguk je kan. Apa masuk pun tak tahu, pun dapat pahala. Jadi ini satu benda yang ajaib di dalam majlis ilmu pengetahuan. Kerana itu melazimi ilmu pengetahuan atau melazimi akan majlis ilmu ini sebenarnya dia menghidupkan akan hati kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tu nur. Ya. Jadi kata Ali karamallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi kanat jannah fi talabihi. Sesungguhnya siapa yang menuntut ilmu, maka syurgalah yang dicarinya. Dan barang siapa yang mencari maksiat, maka nerakalah yang dicari. Sedangkan kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu, takut-takut kita duduk dalam maksiat. Takut-takut kita duduk dalam keadaan yang lara. Ya, kita kalau tak duduk sini buat apa? Kalau tak duduk kat surau sekarang ni lah, agak-agak buat apa? Tengok TV ya. Kan? Kat dalam TV tu macam-macam benda ada. Ada orang buka aurat, ada fitnah memfitnah, kan? Ada macam-macam benda yang membawa kita kepada maksiat. Kita takut benda itu akan mendatangkan kemurkaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang paling kita takut. Kerana itu kena isi masa kita dengan sesuatu yang bermanfaat, yang berupa majlis ilmu ataupun majlis zikrullah. Maksudnya barang siapa yang terleka dengan ilmu yang berguna, iaitu pengetahuan-pengetahuan yang harus diketahui oleh orang dewasa, maka pada hakikatnya dia sedang mencari syurga dan redha Allah.
Sedangkan sesiapa yang melakukan maksiat, maka hakikatnya dia ingin menuju ke neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pesanan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil kemanfaatan daripada kalam beliau itu, insya-Allah. Baik, cukup setakat itu. Saya rasa kita sambung lagi pada makalah yang ke-7 pada masa yang akan datang. Ini adalah makalah-makalah daripada para sahabat Nabi yang dengannya itu ada kebaikan-kebaikan dan nasihat yang baik. Akhirnya anak-anak yang tidak sah dari segi taraf status kehidupan. Jadi ini masalah yang berlaku pada kita, ya. Jadi bukan kita kata kita nak mengatakan mereka ini kafir, keluar dari Islam, tak. Mereka itu mengucap, tapi dalam pengucapan syahadah mereka itu ada syubhat-syubhat yang kita kena jelaskan. Kerana Nabi SAW telah bersabda, terpecah umatku itu kepada 73 buah puak. 72 buah puak itu semuanya masuk neraka, ya, kecuali satu buah, iaitu golongan ma'ana alaihi wa ala ashabi. Mereka ikut jalan aku dan ikut jalan para sahabat. Cuma ada para ulama dia bahas tentang tarikh ummati salasina sab'ina firqatan, ya. Yang mengatakan terpecah umatku 73 buah golongan. 72 golongan itu masuk neraka lebih, kecuali satu golongan yang benar, yang mereka itu berada atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ada ulama mengatakan Nabi masih iktiraf umat saat Nabi sataftarku ummati, terpecah umatku. Nabi kata umatku lagi, maksudnya syafaat Nabi itu ada lagi, walaupun dah terpecah, tapi syafaat Nabi ada. Namun di situ perlu kepada persyaratan yang kalau dia itu dah terang-terang menolak prinsip asal dalam Islam, maka macam mana syafaat terdapat? Jadi itulah dia punya persoalan, ya. Jadi kalau nak cerita benda tu memang panjang berkaitan dengan Syiah ni. Cuma perbezaan kita dengan mereka itu adalah perbezaan yang punya prinsip dasar. Kalau benda-benda furuk ni tak apa, tapi bila pergi kepada prinsip ni, kalau hukum Islam, hukum iman ni dah lain dah, kan? Maka dalam hal tu dah kita tak boleh berhubung dengan mereka, melainkan kita mengatakan mereka itu Islam, tapi Islam Syiah. Bukanlah kata kita nak jumpa mereka, kita nak bunuh mereka dan kita nak memudaratkan mereka, tidak. Tetap macam kita punya hubungan sebagai saudara Muslim, tetapi Muslim itu bukan Muslim yang seumpama dengan dia. Jadi kena ada cara bagaimana nak bermuamalah dengan mereka, ya. Allah. Okey, saya rasa cukup sekarang, insya-Allah, ya. Kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Aku dah berlaku saya muslimin dan muslimat, warahmatullahi wabarakatuh, hajatul taibin, kembali dia taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna liman hada liman mahmud. Wa taqabbal minna rabbana ma'suma wa faqina fid din wa ala ta'wil wa inna siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wa hasuna ulaika ar-rahimin. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم تتم علينا حسن الخاتمه ولا تختم علينا حسن الخاتمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الى اخر اللي كده نقدر نقول سوره النصر. إلى الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله تعالى وإن تقبل الله